Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ahmad Aufa bin Mas'ad, nombor matrik DHU 2021-25698. Okey, hari ini kami akan membentangkan tajuk yang berkenaan dengan itu halal dan haram dalam penganjuran pertandingan. So sebelum tu kita mesti tahu apa itu maksud pertandingan. Pertandingan di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-musabaqah atau as-sabaq, yang mana maksudnya adalah maju ke hadapan, iaitu ditarifkan daripada perkataan tersebut, maksudnya adalah perlumbaan, okey, atau larian di dalam perkara-perkara yang lain. Okey, manakala as-sabaq bermaksud menjadi rebutan dalam pertandingan. Perkataan al-musabaqah dan beberapa perkataan lain ada kaitan dengan makna yang sama, iaitu pertandingan jika diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Okey, pertandingan ni kita kategorikan sebagai perlawanan seperti bola, perlumbaan seperti berlari, berenang dan sebagainya. Okey, contoh lain adalah seperti peraduan, iaitu menembak dan seumpamanya. Okey, so kita pergi kepada konsep seterusnya, iaitu takrif dan konsep perjudian. Okey, perjudian ini dapat dimaksudkan iaitu dalam bahasa Arab adalah al-maisir, yang mana digunakan di dalam Al-Quran. Okey, juga disebut sebagai al-qimar. Okey, takrifannya adalah setiap permainan yang disyaratkan bahawa pemenang akan mengawal penaruhan dari yang kalah. Okey, menyatakan bahawa al-qimar ini adalah sama dengan rihana, yang mana maksudnya adalah pengambilan risiko. Okey. So bagaimana perjudian di dalam pertandingan ini berlaku? Okey, apabila adanya pertaruhan yang dikeluarkan oleh semua peserta, pertaruhan inilah yang akan dijadikan ganjaran bagi sesiapa yang memenangi suatu pertandingan. Okey, setiap yang menyertai pertandingan tidak akan terlepas daripada dua kebarangkalian ataupun disebut sebagai risiko, sama ada mendapat keuntungan atau kerugian. Okey, seorang itu akan mendapat keuntungan jika dia memenangi suatu pertandingan, dan juga yang kalah itu akan mendapat kerugian. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja pengenalan yang dapat saya keluarkan daripada pembentangan tajuk kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Syadun, pemegang nombor matrik DHU 2021-25686, kelas di PSU 2A. Okey, baik, seterusnya saya akan menerangkan pandangan ulama dalam menganjurkan sesebuah pertandingan. Okey, baik. Pertandingan pada hukum asalnya ialah harus. Ini bersesuaian dengan satu hadis yang mana diriwayatkan daripada Ibnu Umar, bahawa beliau berkata Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan, telah mempertandingkan antara kuda mudammarah daripada Al-Ifi ke Thaniyah dengan kuda yang lain. Okey, baik. Dan ada satu kisah masyhur yang di mana diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, yang di mana beliau belum berlari dengan Rasulullah SAW. Okey, baik. Jenis-jenis pertandingan yang dibenarkan ada dua kategori, iaitu yang pertama kategori pertandingan tanpa hadiah, dan yang kedua pertandingan dengan hadiah. Okay, baik. Bagi kategori pertama, pertandingan tanpa hadiah ini dibenarkan tidak ada diikat dengan jenis pertandingan tertentu. Maksudnya dibenarkan semua pertandingan tanpa hadiah, dengan syarat tidak bercampur unsur judi dan pertaruhan. Okey, baik. Pertandingan yang melibatkan hadiah, para fuqaha mempunyai pendapat yang berbeza mengenai pertandingan yang diharuskan. Kebanyakan fuqaha
Antaranya fuqaha mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahawa pertandingan hadiah hanya dibenarkan dalam 3 jenis pertandingan sahaja, iaitu pertandingan memanah, lawan kuda dan lawan unta. Manakala mazhab Hanafi menambah satu lagi pertandingan, iaitu lomba lari. Dan dalam konteks hari ini, pertandingan hari ini kebanyakannya semua pertandingan mempunyai hadiah, tetapi kita perlu berjaga-jaga supaya tidak ada unsur judi dan pertaruhan dalam pertandingan itu. Baik. Baik, seterusnya saya akan menerangkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pertandingan. Yang saya dapati, yang hasil saya, iaitu ada 2 yang melibatkan perjudian dan pertaruhan. Sebenarnya sama je perjudian dan pertaruhan ni. Baik. Dalil yang tidak membenarkan ataupun yang mengharamkan perjudian terlibat di dalam pertandingan ini antaranya ialah surah Maidah ayat ke-90. Saya akan bacakan maksudnya ataupun mafhumnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar dan berjudi, meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk dengan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Baik. Sudah jelas dalam ayat Quran ini bahawa judi ini mendatangkan keburukan, mendatangkan kemudaratan kerana ia berpihak kepada sebelah pihak saja. Maksud judi sini ialah satu pihak mendapat keuntungan dan satu pihak lagi mendapat kerugian. Jadi Allah melarang perbuatan itu kerana ia ibarat menindas ataupun zalim terhadap yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Narizam, nombor metrik DHU 2021-25689. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang cara untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang haram di dalam sebuah pertandingan. Pertama sekali, terdapat panduan yang telah ditetapkan, dan panduan ini dibagi kepada 2 bahagian, iaitu panduan untuk peserta dan juga untuk penganjur. Saya mulakan dengan panduan untuk peserta. Pertama sekali, bentuk dan syarat peraduan. Bentuk dan syarat peraduan ni mestilah diperhatikan oleh peserta sebelum menyertai sebuah pertandingan tersebut. Kedua ialah terma dan syarat peraduan jelas. Perkara ini mesti diperhatikan oleh peserta sekiranya ingin memasuki sebuah pertandingan, kerana jika syarat dan peraduan itu tidak jelas dan peserta tidak memerhati ataupun meneliti sebelum menyertai sebuah pertandingan tersebut, maka ia adalah salah peserta tersebut sendiri. Ketiga ialah pastikan tidak ada pastikan tidak ada mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak di dalam sebuah pertandingan tersebut. Peserta mestilah memerhati perkara-perkara ini. Yang keempat, pastikan cas yang dikenakan sebelum dan selepas pertandingan tersebut, terutama peraduan atau pertandingan melalui panggilan telefon dan juga SMS. Mestilah perkara ini diperhatikan kerana kadang-kadang terutama pertandingan seperti ini, iaitu di dalam SMS dan juga bualan telefon, kadang-kadang bil yang dikenakan sebelum dan juga semasa dan juga selepas pertandingan tersebut adalah berbeza. Jadi perkara ini akan menjadikan sebuah pertandingan ataupun peraduan itu menjadi haram. Yang kelima, peserta mestilah lihat sama ada pertandingan ini bermanfaat dan tidak mengandungi unsur hiburan yang melampau, aktiviti yang melalaikan dan seumpamanya. Seterusnya, merujuk kepada pihak yang berkuasa sekiranya terdapat keraguan. Yang terakhir, tidak terlalu taksub dan fanatik sehingga meninggalkan perkara yang wajib. Poin yang terakhir ini sering terjadilah pada masa kini.
Jadi tanpa melengahkan masa, saya meneruskan ke panduan yang kedua, iaitu panduan untuk penganjur. Panduan yang pertama ialah penganjur mestilah menetapkan yuran pendaftaran dan cas tambahan yang tidak yang telah mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Dalam hal ini yuran ataupun cas pendaftaran tidak boleh dikenakan sesuka hati, dan penganjur juga perlu memberitahu yuran dan pendaftaran itu kegunaannya untuk apa, dan juga duit itu tidak boleh digunakan sebagai sumber untuk memberikan hadiah kepada para peserta. Yang kedua, terma dan syarat peraduan yang jelas. Yang ketiga, promosi dan pengiklanan. Promosi dan pengiklanan ini juga haruslah mengikut syarat-syarat ataupun mengikut syarat. Yang keempat, sistem peraduan yang jelas. Kerana antara salah satu perkara yang haram yang perlu dielakkan dalam sesuatu pertandingan adalah gharar ataupun kesamaran. Hal ini tidak dibolehkan di dalam sebuah pertandingan. Yang terakhir ialah ganjaran ataupun hadiah. Dalam hal ini, ganjaran atau hadiah seperti yang saya katakan tadi, pihak penganjur tidak boleh menggunakan duit daripada para peserta untuk membeli hadiah. Sebaliknya, hadiah mestilah ditaja, dan juga hadiah ini tidak boleh berat sebelah ataupun berlaku ketidakadilan sesama peserta. Jadi perkara ini secara tidak langsung akan menyebabkan sesebuah pertandingan itu jatuh kepada hukum haram. Jadi itu adalah cara untuk mengelakkan daripada perkara yang haram berlaku ketika dalam pertandingan. Seterusnya saya lanjutkan perbicaraan saya ataupun pembentangan saya pada kesimpulan. Kesimpulannya kat sini, hukum menyertai sebuah pertandingan itu pada asalnya adalah harus, tetapi sekiranya hukum-hukum syarak dan syarat-syarat yang ditetapkan dipatuhi dengan sebaiknya. Tapi pada masa kini hal yang berbeza terjadi kerana banyak perkara-perkara yang dilarang telah berlaku ataupun diselitkan di dalam sebuah pertandingan tersebut. Seperti contoh perjudian, pertaruhan, penipuan, kesamaran ataupun gharar dan sebagainya. Oleh itu, garis panduan telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak berkuasa. Jadi panduan tersebut mestilah diikut dan dipatuhi supaya dengan harapan pertandingan tersebut dapat dijalankan secara keseluruhannya dengan baik dan juga mematuhi hukum-hukum syarak. Sekian saya, terima kasih.